Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita mulakan pembelajaran kita pada video kali ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan kemudian kita hadiahkan kepada ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Seterusnya kita hadiahkan juga kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Semoga semua dalam keadaan yang sentiasa sihat, sentiasa bersemangat untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran, walaupun hampir sampai tiba musim cuti ni, ya, cuti sekolah bulan 12 sampailah ke bulan 1, ya. InsyaAllah Ustaz doakan semoga semua murid-murid, semua pelajar-pelajar dapat sentiasa bersemangat untuk menulis khat dan menjadikan tulisan menulis khat ini sebagai satu hobi, ya, di waktu lapang kamu. Baik, seperti biasa Ustaz akan tanya dulu pelajar-pelajar Ustaz, dah sembahyang ke belum, dah solat ke belum. Bagi mereka pelajar-pelajar yang menonton video Ustaz, yang belum solat, ya, yang belum solat lagi, yang belum lagi sembahyang, berhentilah dulu, berhenti tengok video Ustaz ni, pergi sembahyang dulu. Dah sembahyang nanti boleh sambung balik, ya. Baik, yang belum selawat, mari kita sama-sama selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita kena berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana kita hendak memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jangan lupa juga pelajar-pelajar doakan ibu bapa kita dan guru-guru, ya, khususnya lepas solat, ya, ataupun sebelum belajar pun boleh doakan kedua ibu bapa kita, berhadiahkan surah Al-Fatihah, doakan guru-guru kita, ingat guru-guru kita, ya. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang soleh dan solehah, ya, insya-Allah. Ustaz juga mendoakan semua murid-murid sentiasa selamat, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sentiasa selamat, sentiasa dilindungi, sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran, ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baiklah, ya. Dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah tahun depan. Tahun depan kamu dah boleh masuk semula ke sekolah dengan semangat yang baru, ya. Semoga kamu masuk ke sekolah tahun depan, Ustaz doakan semua dalam keadaan yang sihat walafiat, ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, kepada pelajar-pelajar juga Ustaz ada menerima banyak
latihan dan Ustaz ingin mengucapkan tahniah tahniah kepada semua murid-murid, khususnya murid-murid Ustaz di Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Siraj AIM Abdullah Ibn Mas'ud. Juga pelajar-pelajar lain yang menonton video Ustaz ucapkan tahniah kerana membuat latihan, kerana berusaha untuk menulis sebaik yang mungkin, semampu yang boleh, dan berusaha menulis berulang-ulang kali tanpa rasa jemu, tanpa rasa bosan. Ustaz ucapkan tahniah dan teruskanlah usaha kamu. Dan ingat, ingat seperti video Ustaz yang sebelum ni, Ustaz ada cerita kenapa kita kena menulis khot. Kita tak ada niat lain kerana kita untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita nak memelihara tulisan-tulisan Al-Quran yang mulia ini. Jadi betulkan balik niat kita untuk belajar. Pastikan kita niat kita betul untuk belajar, bukan kita untuk mendapatkan sesuatu. Baik, jadi pelajar-pelajar semua Ustaz ucapkan tahniah. Tahniah sekali lagi yang menonton video Ustaz sampailah ke video pada hari ini. Kita akan belajar huruf H. Ustaz ucapkan tahniah dan Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua murid-murid yang sudi menonton video Ustaz pembelajaran ini sehingga ke video huruf H ini, insya-Allah. Pada ibu bapa yang berada di rumah, saya juga mengucapkan terima kasih kerana sudi membantu memberi anak-anak masing-masing untuk menonton video pembelajaran seni khot ini. Walaupun pelajaran seni khot ini bukanlah satu pelajaran yang dipanggil pelajaran teras, subjek teras, subjek yang diutamakan, tetapi pelajaran khot ini adalah satu pelajaran seni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang juga mementingkan pembelajaran khot ini kepada anak-anak masing-masing, memastikan anak-anak masing-masing dapat menulis dengan baik, dapat menulis huruf-huruf Al-Quran dengan baik, dengan cantik, insya-Allah. Dan seni khot ini adalah satu kemahiran, kemahiran. Dia tak rugi kita belajar dan kita mencantikkan tulisan, mudah-mudahan usaha tuan-tuan dan puan-puan sama-sama membantu guru-guru, khususnya guru-guru khot, untuk melatih anak-anak menulis khot di rumah pun dapat hasil yang baik, manfaatnya diterima oleh semua anak-anak kita dan semua tuan-tuan dan puan-puan yang membantu di rumah, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada guru-guru khot. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih khususnya guru-guru khot di peringkat sekolah rendah, yang di peringkat sekolah rendah, sekolah rendah agama yang mengajarkan mata pelajaran khot kepada murid-murid sekolah rendah. Saya ucapkan terima kasih. Yang mungkin ada yang berkongsi video pengajaran dan pembelajaran saya ini kepada anak murid masing-masing, ataupun guru-guru yang di peringkat sekolah menengah mungkin ada. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru khot yang sudi menonton video ini dan kemudian berkongsi kepada anak-anak murid masing-masing. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan, terdapat kekurangan daripada segi penerangan saya dan juga daripada segi penulisan saya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Apa yang saya harapkan video ini dapat sedikit sebanyak membantu guru-guru dan semua murid-murid khususnya untuk meneruskan pembelajaran seni khot di rumah, insya-Allah. Baik, seterusnya ini adalah huruf yang kita akan belajar pada hari ini, pada video kali ini adalah huruf yang kita akan belajar. Okey. Pelajar-pelajar semua mungkin dah biasa nampak huruf ni, dah pernah tengok lah kan, tapi mungkin tak tahu daripada segi penggunaannya dan cara penulisannya yang betul untuk menulis khot, khususnya untuk murid-murid tahun 1 lah, jadi murid-murid tahun 1 mungkin pernah jumpa, ni macam pernah jumpa kat dalam Iqra kan, ni mungkin pernah jumpa dekat dalam Al-Quran, huruf H, huruf H. Tapi ada satu huruf ni dia bukan nama dia huruf H, walaupun bentuk dia macam sama, bulat tu, nampak ada 2 bulat, tapi yang beza satu lagi tu dia ada titik. Yang ada titik tu bukan H, yang ada titik tu dia bukan
bukan huruf H. Yang huruf H tu cuma ada 2. Tak apa, nanti Ustaz akan terangkan dengan lebih lanjut. Terus ikuti video Ustaz pada penerangan untuk huruf H ini, kerana huruf H ni pun ceritanya sebenarnya panjang juga. Sebelum kita menulis, sebab Ustaz nak terangkan kepada kamu supaya kamu faham, ya, sebab kita ada huruf Arab dan huruf Jawi. Supaya kita menulis ni, ya, pelajar-pelajar, kita menulis ni kita nak kena faham. Biar dia tak apa, dia cantik tu, nak dapat cantik satu-satu tulisan tu tak apa, dia ambil masa yang lama. Sebab penulis khat, kalau kamu tanya penulis khat yang hebat-hebat menulis Al-Quran, kan, dia ambil masa yang lama. Satu huruf tu sampai beratus-ratus kali dia tulis. Ustaz tak terkejut pun kalau kamu menulis satu huruf ni sampai 5-10 helai muka surat kamu hantar kat Ustaz, tu biasa. Bagi Ustaz tu biasa. Sebab penulis khat memang dia macam itu. Tapi yang Ustaz terkejut kalau kamu Ustaz suruh buat tulis khat, Ustaz baru cakap kamu dah cakap dah siap. Ustaz saya dah siap. Kan, tengok tulisan memang tahulah memang itu berapa saat punya tulisan. Jadi Ustaz faham lah keadaan tu. Itu biasa dalam kelas, kan. Ustaz dah siap. Ustaz baru duduk ni, baru terang, baru duduk, baru nak duduk sekejap, tiba-tiba kamu dah datang, Ustaz saya dah siap. Okey, tak apa. Jadi Ustaz faham. Itu biasa. Tapi kalau dalam penulisan khat, biasa kalau dia tulis berulang-ulang kali, banyak-banyak kali, tu biasa, ya, sebab kita nak dapatkan cantik huruf tu, nak dapatkan tepat daripada segi kaedah dia, ya. Jadi Ustaz faham kat situ. Tapi dalam bab ini kita kena faham, ya, dalam penerangan ini kita kena faham, kita tulis ni kita kena faham bentuk huruf, ya. Kita kena faham, kita tak boleh main tulis kosong je. Kita tak boleh main tulis tanpa kita faham apa yang kita tulis. Kita nak tulis, kita kena faham kamu tulis ni huruf apa. Kamu tulis huruf apa. Jadi kamu kena faham dan kamu kena tahu dulu yang ini, ya, sebelum kita pergi ke penerangan setiap huruf. Okey, teruskan bersama Ustaz. Betulkan niat belajar kerana Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati dan Allah SWT menurunkan rahmat terhadap kepada kamu, seterusnya dapat memberi kefahaman, ya, yang baik kepada kamu, insya-Allah. Okey, murid-murid semua, mari kita tengok huruf yang pertama. Okey, kita tengok huruf yang pertama. Okey, ini dia huruf, ya. Huruf macam banyak aje nama dia tu, kan. Okey, tak apa, kita tengok. Huruf yang pertama, ada sebahagian orang dia sebut ha simpul. Ada sebahagian lagi dia sebut ha gulung. Dia disebut juga sebagai ha kinayah, ha domir muzakkar, ha mad silah. Ni banyak. Bila kita sebut tajuk ha ni, huruf ha ni sebenarnya pelajar-pelajar, tajuk ha ni dia banyak. Kalau kita belajar, kalau kamu nanti kamu khusus untuk murid-murid tahun 1, kan, murid tahun 1 ni dia tak banyak lagi yang kamu level kamu untuk belajar setiap subjek. Nanti bila kamu masuk tahun 2, 3, 4, 5, 6, kamu akan jumpalah huruf ha ni sebenarnya dia banyak penerangan dia. Dia ada penerangan. Kalau macam sekarang ni kita akan belajar khat. Kita belajar cara menulis huruf ha, ya. Jadi kalau kamu belajar Jawi pun ada cara untuk menulis. Macam mana kita nak gabungkan, macam mana kita nak gunakan huruf ha, ya. Dan kemudian dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab juga dinamakan ha kinayah ataupun ha domir muzakkar. Nanti dalam pelajaran bahasa Arab sampai tajuk dia, ustazah ataupun ustaz kamu akan terangkan bab ha ni dia ada yang khusus. Dia lelaki ke perempuan ke digunakan kat situlah, ya. Ni nama-nama dia ni ustaz terangkan dululah. Ustaz nak bagi tahu yang huruf ha ni dia pecahan dia banyak dalam ilmu agama ni, ya, pelajaran agama. Dan dalam ilmu Al-Quran dan ilmu tajwid pun ada dalam tajuk mad silah, ya. Mad silah ada juga disebut huruf ha, ya. Baik, dia ada juga dibincangkan untuk menulis huruf, cara bacaan huruf ha. Okey, tetapi dalam ilmu tajwid ini ustaz ambil satu nama lah, ya, sebab kita nak memfokuskan kepada menulis, ya. Kita bukan nak fokuskan kepada penggunaan huruf itu sendiri, tapi kita nak fokuskan macam mana kita nak tulis bentuk huruf ha ini, ya. Macam susah macam senang. Tengok
macam dia berpusing-pusing. Tak apa, nanti kita tengok macam mana cara nak tulis dia. Okey, Ustaz ambil satu nama, iaitu dinamakan huruf H, H simpul. Ada setengah guru yang mungkin dia sebut H gulung sebab dia bentuk bergulung kat tengah tu kan. Ada setengah guru dia sebut H simpul, ada setengah dia sebut H kan. Kalau sebutan Arab dia Haun, Haun. Jadi Ustaz ambil H simpul ya, H simpul. Kita panggil dia H simpul. Baik, kita tengok. Kalau yang lain tu, nama-nama lain tu dia ada berkaitan dengan mata pelajaran tu sendiri. Macam Kinayah. Kinayah berkaitan dengan pelajaran bahasa Arab. Kalau Maksilah tu dia berkaitan dengan tajwid. Kalau yang ni, kalau hot, kita panggil dia H simpul ya. H simpul ni maknanya kita akan menulis huruf H yang itulah ya, H simpul. Baik, kita tengok seterusnya. Huruf Arab dan Jawi. Okey, dalam penulisan Arab dan penulisan Jawi, huruf H ini juga digunakan ya, sama, dia tidak ada perbezaan lah ya. Maknanya boleh digunakan. Sama ada kamu nak guna untuk tulisan Arab, tulisan Al-Quran, hadis, ataupun kamu nak guna untuk tulisan Jawi, juga digunakan huruf H ini. Okey, baik, seterusnya kita tengok kategori dia. Baik, kategori dia dinamakan huruf yang bersegi. Huruf yang bersegi, kena bentuk dia tu segitiga kat situ ya. Huruf yang bersegi. Kalau sebelum ni kita dah belajar, kita ada huruf yang bergigi, kita ada huruf yang mendatar, kita ada huruf yang separuh bulat, kita ada huruf yang menegak. Tetapi bila sampai kepada huruf H simpul ini, kita panggil dia kepada untuk huruf H, huruf H yang dikategorikan sebagai huruf yang bersegi. Okey, dalam muka surat 44 buku teks kamu boleh tengok. Okey, yang ni buku teks kamu muka surat 44 ya. Huruf H tunggal mengikut kaedah hot gaya, gaya nasar. Ini yang kita akan tulislah nanti insya-Allah ya, huruf H tunggal. Okey, baik, seterusnya kita tengok. Okey, kedudukan garisan dia berada di atas. Huruf H ini dia berada di atas garisan. Itu garisan kuning yang Ustaz buat tu, nampak? Okey, dia berada di atas garisan ya. Baik. Kemudian kita tengok lagi apa yang ada. Okey, kepala huruf H. Okey, dia ada kepala huruf H simpul tu, kepala dia. Yang bentuk dia macam seakan-akan huruf dal. Kalau kamu tengok, dia macam dia gabungkan huruf dal dan huruf waw. Betul tak? Cuba kamu perhatikan betul-betul. Ada huruf dal, ada huruf waw. Jadi macam mana dia tu nak tulis tu? Tak apa, nanti kita akan tengok dalam langkah yang seterusnya untuk penulisan huruf H simpul. Ya, kemudian dia ada ekor dia sikit je dia tarik tu. Okey, baik. Okey, ini untuk H simpul. Kita namakan dia H simpul ya, H simpul. Baik. Seterusnya, kita tengok huruf yang seterusnya. Okey, kita ada satu huruf yang kedua, iaitu huruf ini pun dinamakan huruf H. Huruf H bulat. Huruf H bulat tadi huruf H simpul. Yang ini huruf H simpul ya, yang ini huruf H bulat. Nama dia huruf H bulat. Okey, ini nama dia huruf H bulat ya, dinamakan huruf H bulat. H bulat kita panggil H bulat lah, tadi H simpul, yang ni H bulat. Okey, baik, kemudian kita tengok perbezaan huruf Arab dan Jawi. Okey, kita tengok huruf Jawi dan huruf Arab, bermaksud huruf H bulat ini digunakan dalam tulisan Jawi dan juga digunakan untuk menulis tulisan Arab. Jadi dua-dua boleh guna, Jawi boleh guna, Arab pun boleh. Tulisan Arab pun boleh guna, nak tulisan Quran, tulisan hadis, tulisan bahasa Arab pun boleh guna, dan tulisan Jawi pun ada digunakan huruf H bulat ini ya. Baik, seterusnya kita tengok kategori dia ditulis sebagai huruf yang berbentuk bulat. Dia berbentuk bulat, tapi dia nak tulis tu dia ada cara dia. Bukan kita nak tulis dia bulat macam bulat kosong tu, tak. Dia ada cara nak tulis bulat, tapi bulat tu ada cara nak tulis ya. Nanti Ustaz akan tunjukkan insya-Allah ya. Baik, seterusnya di dalam huruf pelajaran Jawi, dia ada satu kategori. Huruf ni dinamakan huruf berperut tanpa gigi. Ini Ustaz ada tengok rujuk di dalam buku kaedah pembelajaran Jawi.
peringkat asas oleh almarhum Ustaz Haji Azman, ya, bin Haji Arsad, bin Haji Ahmad, ya. Buku Kaedah Pembelajaran Jawi peringkat asas oleh almarhum Ustaz Haji Azman bin Haji Ahmad, di muka surat 9. Di muka surat 9 dia sebutkan kat situ huruf berperut tanpa gigi, ya. Mari kita sama-sama sedekahkan, hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Ustaz Haji, almarhum Ustaz Haji Azman bin Haji Ahmad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Alhamdulillah. Ini dikategorikan sebagai huruf berperut tanpa gigi bagi untuk penulisan ilmu penulisan Jawi, ya. Kalau penulisan ilmu Jawi, tapi kalau dalam ilmu khat kita kategorikan dia sebagai huruf yang berbentuk bulat, ya. Tak ada masalah lah yang ni, ya. Baik, seterusnya kedudukan garisan. Kedudukan garisan huruf ha bulat ini dia berada di atas garisan. Dia tidak boleh ditulis sebahagiannya berada di atas, sebahagiannya berada di bawah, tak boleh. Dia mesti tulis di atas garisan sahaja. Okey, seterusnya kita tengok huruf ha bulat. Okey, kita tengok apa yang ada pada huruf ha bulat. Okey, dia tidak ada titik. Huruf ha, ya, huruf ha bulat tidak ada titik, ya. Huruf ha bulat tidak ada titik. Dan ini adalah badan huruf berbentuk bentuk bulat. Bulatan kosong di tengah, mesti kena ada bulatan kosong di tengah. Dia tak boleh kita warnakan tengah tu, kamu warnakan tengah tu bagi dia nampak semua hitam pun tak boleh. Dia kena ada bulatan kosong kat dalam tengah antara bulatan tu, ya, bulatan titik huruf ha. Okey, ini adalah huruf ha. Jadi kita tengok perbezaan antara huruf ha simpul dan huruf ha bulat. Tengok perbezaan dia, nampak? Nama dia sama tapi ada dua cara tulis, ya. Huruf ha simpul dan huruf ha bulat. Dua-dua huruf ha, ya. Dua-dua huruf ha. Satu nama ha simpul, satu nama huruf bulat. Nak guna yang mana Ustaz? Mana-mana pun boleh, tapi ada cara guna dia, ya. Ada cara guna dia setiap huruf. Nanti Ustaz akan terangkan penggunaan huruf itu, sebab dia sebenarnya dia dah masuk dalam penulisan huruf bersambung. Dalam penulisan huruf bersambung, pelajaran khat penulisan huruf bersambung, Ustaz akan ceritakan dengan lebih detail lah cara menggunakan dua huruf ini, ya. Tapi di peringkat asas ini, huruf tunggal, kamu kena faham dulu, ya, perbezaan dua huruf ini, ya. Bermaksud dalam seni khat dan juga penulisan Jawi, dua huruf ini digunakan, ya, sama. Cuma dia ada huruf ha simpul dan huruf ha bulat. Dia ada dua cara menulis kat situ huruf ha. Okey, kita tengok seterusnya. Ada satu lagi. Kalau ingat tadi Ustaz sebut ada dua huruf ha, kan? Ada dua huruf ha dan satu lagi dia bukan huruf ha. Tapi bentuk dia macam huruf ha. Dan dia boleh jadi, bila dia sebut dia boleh jadi huruf ha, dan satu lagi dia bukan jadi huruf ha. Macam mana tu? Tak apa, nanti kita akan tengok. Okey, teruskan bersama dengan Ustaz dalam sesi penerangan video untuk huruf ha, insya-Allah. Okey, kita tengok huruf yang seterusnya. Okey, ini dia, nama dia huruf ta marbutah, ya, ta marbutah. Kenapa pula dia bukan nama ha? Kan bentuk macam huruf ha bulat tadi, tapi cuma ada titik. Jadi dia dinamakan huruf ta marbutah pula. Ini dia bukan huruf ha. Ya, ini bukan huruf huruf ha. Ini dia, nama dia dinamakan huruf ta marbutah, ya. Dalam susunan ilmu penulisan Jawi, ya, dalam ilmu penulisan Jawi, okey, kamu boleh tengok dekat sini. Okey, ta marbutah dia bukan ditulis
di bawah sini, nampak tak? Ini huruf H kan, huruf H. Okey, yang ini huruf H, apa, huruf ta marbutah. Nampak? Ta marbutah dia ditulis selepas huruf ta. Nampak? Ta marbutah. Ya, yang bawah ni kamu boleh tengok mana yang bawah tu. Yang bawah ni, nampak? Yang bawah ni dia huruf H. Nampak? Huruf H. Ya, huruf H bulat. Okey. Huruf H bulat. Nampak tak? Ta marbutah tu atas, dia selepas huruf ta. Yang bawah tu dia huruf H. Ini kaedah penulisan untuk huruf Jawi ya. Dia susun macam tu. Dia susun macam tu, dan dia tak guna huruf H simpul. Dia tak guna huruf H simpul, dia tulis H bulat. Okey. Jadi kita nak cerita ta marbutah ni apa sebenarnya ya. Ta marbutah ni dia huruf apa sebenarnya? Baik, ta marbutah, kena faham dulu marbutah tu maksudnya apa? Maksudnya ta marbutah tu bermaksud ikatan. Diikat. Okey. Nanti kalau kamu belajar dalam bahasa Arab, okey, kamu belajar bahasa Arab, ustaz ataupun ustazah kamu dia akan terangkan penggunaan huruf ta marbutah dalam bahasa Arab dengan lebih detail lagi. Sebab kita nak menulis Quran. Kan kita nak menulis Quran, kita pun kena tahu pelajaran bahasa Arab ni ya, penggunaan huruf ta. Sebab itu Ustaz cakap tadi, tajuk ini huruf H ni dia banyak pecahan dia ya, dia banyak dia punya cerita dia, pecahan dia ya. Baik, selanjutnya kita tengok huruf ta marbutah adalah huruf tambahan dan bukan huruf hijaiyah ya. Huruf ta marbutah ini, okey, huruf ta ini, ta marbutah ini dia bukan huruf hijaiyah. Dia bukan huruf hijaiyah. Kalau kamu bacalah dalam huruf alif, alif sampai ya, alif ba ta sa jim ha kha kan, sampai bawah tu ya tu, kamu ada ke kamu sebut huruf ta marbutah? Ada tak? Tak ada kan. Kamu baca Iqra satu dulu kan, mula-mula ada tak kamu baca ta marbutah? Ustaz rasa tak ada kan. Memang tak ada. Ta marbutah ni dia bukan huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah tu huruf alif lah, huruf alif sampai huruf ya, tu nama dia huruf hijaiyah kan. Kalau huruf Jawi tu sama juga, huruf Jawi tu huruf Jawi tunggal, huruf alif sampai huruf nya kan, huruf alif sampai huruf nya, dia tak sampai huruf ya. Kalau huruf Jawi dia sampai huruf nya. Huruf nya tu adalah huruf yang terakhir kalau Jawi. Tapi kalau Arab hijaiyah, huruf ya adalah huruf ya ya. Ya adalah huruf yang terakhir. Kalau Jawi nya adalah huruf yang terakhir. Dia tak sama tu, lain. Nanti cuba kamu tengok balik, kamu perhatikan betul-betul. Okey, baik. Okey, ta marbutah adalah huruf tambahan dan dia bukan huruf hijaiyah. Dia maksudnya huruf tambahan. Kenapa ditambah? Ada sebab dia. Ada sebab dia, nanti Ustaz terangkan dalam slide yang seterusnya ya. Baik. Okey, ini nama dia ta marbutah. Dia bukan ha ya, dia bukan huruf ha, dia huruf ta. Ini kena faham, dia bukan huruf ha ya. Jangan sebut dia ha. Ha titik dua, tak, dia tak ada ha titik dua. Ni namakan huruf ta marbutah ya. Ta marbutah tu maknanya huruf ta lah, huruf ta. Huruf ta. Okey, baik. Okey, huruf Arab dan Jawi. Huruf Arab dan Jawi bermaksud ta marbutah ini ditulis juga dalam kalimah Arab dan juga dia ditulis dalam kalimah Jawi ya, perkataan Jawi. Digunakan dua-dua. Okey, baik, seterusnya kita tengok. Okey, dikategorikan sebagai huruf yang berbentuk bulat. Samalah macam huruf H bulat tadi tu ya, sebab bentuknya bulat, dia sama. Cuma sebutan dia tu berbeza. Tadi H bulat, yang ni huruf ta marbutah, tapi bentuk sama. Ya, baik. Seterusnya kita tengok kedudukan garisan sama macam H bulat, dia berada di atas garisan ya, sama. Baik, seterusnya kita tengok. Okey. Di sini dia ada dua titik. Ya, dua titik, badan huruf dan bulatan kosong di tengah tu sama macam huruf H bulat tadi tu. Badan huruf pun sama, cuma perbezaannya dia ada dua titik. Kalau H bulat dia tak ada titik, tapi bila dia ada titik dekat atas tu, dua titik di atas itu bermaksud dia ini bukan huruf H, ini adalah huruf ta marbutah ya. Ta marbutah. Okey, kita akan masuk kepada satu bentuk perbezaan ya, beberapa bentuk perbezaan yang mungkin kamu akan tanya, kenapa Ustaz, kenapa kita tak guna je ta yang macam sampan tu kan, ta yang panjang tu,
Apa nama ta tu? Nanti ustaz tunjukkan. Kenapa kita tak guna ta? Bukan itu ke huruf ta? Kenapa ada ta marbutah pula ni? Apa kegunaan dia sebenarnya? Apa perbezaan dia sebenarnya? Baik, dalam topik perbezaan ni ustaz akan ceritakan berkenaan dengan huruf ta, huruf ta sebelum kita menulislah, insya-Allah. Baik, teruskan bersama dengan ustaz. Okey, kita akan masuk perbezaan yang pertama yang menjadi tanda tanya kepada semua murid-murid. Ini dia. Ta sampan. Kalau istilah nak bagi mudahnya pelajar-pelajar tahun 1 ni, ustaz biasa sebut ta sampan, ta panjang lah. Ta yang tu yang ada titik 2 tu kan, yang panjang tu. Ta itu dinamakan ta maftuha. Maftuha tu apa? Maftuha tu bermaksud yang terbuka. Maksudnya ta yang terbuka. Maksudnya dia bentuknya terbuka, dia bukan tertutup macam huruf ta marbutah. Tapi ta marbutah tu maksud dia apa? Maksudnya terikat. Dia terikat. Huruf ta yang diikat, yang terikat. Huruf ta maftuha tu maksudnya terbuka. Okey, jadi apa penggunaannya? Kan, kenapa ada 2 huruf ta ini? Kenapa dia ada sampai 2? Kenapa dia tak buat 1? Sebab itu ustaz cakap dalam tajuk huruf ha ini dan huruf ta ini dia ada banyak dia punya penerangan dia dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu tajwid, dalam ilmu bahasa Arab kan. Jadi apa yang ustaz nak terangkan kat sini, kita ni sebenarnya kita belajar khat, kita nak belajar menulis bentuk huruf tu, tapi di sini ustaz akan terangkan sikit supaya kamu faham. Lebih faham lagi kenapa kita tulis huruf ta marbutah ini, kenapa kita tulis huruf ta maftuhah. Okey, tapi nanti dalam pelajaran bahasa Arab insya-Allah ustaz dan ustazah kamu akan terangkan dengan lebih lanjut penggunaan huruf ta, huruf ta marbutah dan huruf ta maftuhah. Dan mungkin ada yang dah tahu kan dalam pelajaran bahasa Arab tahun 1, kan, mungkin dah ada yang tahu dan mungkin ada yang dah pernah tengok, dah pernah tahu. Jadi kita tak apa, kita teruskan huruf ustaz nak terangkan perbezaan huruf ta maftuhah dan huruf ta marbutah. Okey, baik. Okey, kita tengok di sini. Ni contoh perbezaan dia, nampak? Ustaz bawakan satu surah dinamakan surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah dinamakan surah Al-Waqiah. Ustaz bawakan 2 ayat, ayat 1 dan ayat yang kedua, ayat pertama dan kedua. Okey, kamu boleh nampak di situ. Kamu tengok yang ustaz tunjuk di situ, yang pertama tu ta maftuha. Nampak tak? Ta yang terbuka tu ditulis ta maftuha, dan kemudian satu lagi ta marbutah. Okey, untuk makluman kamu, ta marbutah ini dia hanya ditulis di belakang saja, di akhir perkataan sahaja. Dia tidak ditulis di tengah dan dia tidak ditulis di awal perkataan. Tak, ta marbutah ini dia hanya ditulis di akhir perkataan sahaja, ataupun kalimah. Okey. Jadi macam mana kita nak bezakan bacaan ta maftuhah dan ta marbutah ini, Baik, sekarang ustaz akan tunjukkan kamu ta maftuhah dulu, ta maftuhah. Baik, dengar ustaz baca. Ini kalau ustaz baca sambung, ustaz baca secara bersambung, ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil wasal. Dalam bahasa Melayu disebut sambung. Okey, ustaz akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza waqa'atil til tu sambung. Iza waqa'atil waqi'ah. Jadi ustaz akan sambung. Bila ta maftuhah tu ustaz baca sambung, dengar sekali lagi. Iza waqa'atil. Dia baca bersambung. Okey, sekarang ustaz akan baca ta maftuhah dengan berhenti. Bermaksud ustaz akan baca secara waqaf. Ustaz akan berhenti dekat ta maftuhah tu. Dengar betul bunyi dia. Iza waqa'at. Iza waqa'at. Nampak? Dengar. Iza waqa'at. Itu kalau waqaf ataupun berhenti. Kalau sambung, iza waqa'atil. Itu untuk ta maftuhah. Tetapi kalau kita tengok ta marbutah pula macam mana? Okey, ustaz akan baca ta marbutah yang bersambung dengan ayat yang kedua. Iza waqa'atil waqi'atu laisa. Iza waqa'atil waqi'atu laisa.
Okey, waqa'a, waqi'atu. Tu ustaz akan baca tu. Tu maksudnya tu itu bersambung ya. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kazibah. Okey, itu kalau kita baca sambung. Jadi sekarang ustaz akan baca berhenti ataupun waqaf. Iza waqa'atil waqi'ah. Ya, dengar. Waqi'ah. Itu bunyi apa? Itu bunyi huruf ha. Bermaksud bila kamu waqafkan dia, kamu berhenti, dia jadi huruf ha. Dia macam tu. Iza waqa'atil waqi'ah. Dia tak baca iza waqa'atil waqi'at. Tak boleh dia baca macam tu, salah. Sebab belakang tu ta marbutah. Itulah dia fungsi ta marbutah. Kan ustaz sebut tadi masa penerangan, ustaz ada sebut huruf, ada huruf yang dia berhenti dia jadi huruf ha, ya kan, bila dia sambung dia jadi huruf ta. Ini dia ta marbutah ya. Sebab itu dinamakan dia huruf yang dia huruf tambahan, dia bukan huruf hijaiyah. Okey, dia bila dia berhenti, bila kamu berhenti, contoh ustaz baca iza waqa'atil waqi'ah, dia bentuk ha, dia bunyi dia kena bunyi ha. Tapi kalau kita sambung iza waqa'atil waqi'atu tu laisa liwaqa'. Dengar tak? Waqi'atu lai tu itu bunyi ta, bukan bunyi ha. Ustaz tak baca iza waqa'atil waqi'ahu laisa. Tak boleh, itu salah. Ya, jadi itu beza dia. Bila ta marbutah ini dia bersambung, dia jadi huruf ta. Bila dia berhenti, dia jadi huruf ha. Dia tak sama juga dengan contoh huruf ta maftuha tadi. Kalau huruf ta maftuha, bila kita baca sambung, dia tetap jadi huruf ta. Kalau kita berhenti pun dia tetap jadi huruf ta. Tapi kalau ta marbutah ni dia lain. Kalau kita sambung jadi huruf ta, kalau kita berhenti jadi huruf ha. Okey, faham? Okey, pelajar-pelajar semua, itu adalah contoh ta marbutah dan ta maftuhah. Okey, seterusnya kita tengok perbezaan yang seterusnya. Ustaz buat satu lagi perbezaan antara ta marbutah dan ha bulat. Kamu tengok dulu, sekarang kamu perhatikan betul-betul. Bentuk huruf ini sama. Bentuk huruf ini sama. Ta marbutah dan ha bulat dia sama. Tak ada beza. Kan, dia bentuk dia bulat sama. Cuma yang bezanya ta marbutah itu dia ada titik 2 di atas. Itu saja yang membezakan, titik. Jadi kalau kamu tengok huruf ha ini, ha bulat ini, kalau ada titik bermaksud kita tak boleh disebut ha. Kita kena sebut dia ta marbutah. Tapi kalau dia tak ada titik, kita kena sebut dia huruf ha. Ya, huruf ha bulat. Okey, kita tengok seterusnya. Apa lagi yang membezakan sebenarnya huruf ta marbutah dan huruf ha bulat ini? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini dia. Ini huruf ha bulat. Di mana ustaz tuliskan untuk kamu nampak huruf ha bulat yang berada di awal, huruf ha bulat yang berada di tengah, dan huruf ha bulat yang berada di akhir. Okey, jadi sekarang kita tengok dulu huruf ha bulat yang berada di awal. Mesti ada pelajar yang dia tengok, kenapa ustaz huruf ha yang berada di awal tu dia sama macam huruf ha bulat yang berada di awal tu dia sama macam huruf ha simpul. Dia memang macam itulah ya. Huruf ha bulat bila dia berada di awal, dia akan jadi macam huruf ha simpul. Ya, bila dia berada di tengah, tengok dia macam bentuk ribbon tu. Dia bersimpul ada kat situ. Dan kemudian bila dia berada di akhir, dia ada dua situasi. Dia ada dua cara situasi penulisannya, iaitu sama ada kita boleh menulis yang bentuk yang pertama ataupun bentuk yang kedua. Tetapi ada caranya, ada cara penggunaan untuk kita buat nombor satu, bentuk huruf ha bulat yang nombor satu ataupun nombor dua yang berada di akhir. Itu bila kamu belajar nanti dalam bahasa Arab ataupun kamu belajar tajwid, kamu akan lebih faham kenapa ada huruf ha bulat ini
yang berada di akhir kalimah dia tulis macam nombor 1. Ya, ada setengah perkataan tu, ada setengah kalimah dia tulis yang berada di akhirnya dia tulis nombor 2 pula. Ya, kenapa? Nanti kamu akan fahamlah nanti ya, bila kamu belajar dalam pelajaran bahasa Arab, kamu belajar tulisan Jawi kan, ada huruf yang bersambung, ada huruf yang tidak boleh bersambung dan sebagainya. Itu semua akan kamu faham. Cuma dalam penulisan khat ini Ustaz nak tunjuk bahawa penulisan itu ada dua cara dia ya, yang berada di akhir. Tapi ini Ustaz akan tunjukkan kamu, Ustaz akan tunjukkan cara penulisannya apabila masuk topik huruf bersambung nanti ya. Sebab sekarang kita ni tengah belajar huruf tunggal, huruf ha ya. Jadi ustaz akan fokuskan kat sini huruf ha tunggal saja ya. Jadi okey, baik. Okey, jadi ini adalah huruf ha bulat. Kamu boleh nampak di situ ada tulisan di awal, di tengah dan yang berada di akhir ya. Jadi huruf ha bulat ini boleh berada di akhir ya. Ada dua situasi. Nombor 1 dan nombor 2. Baik, seterusnya kita tengok huruf seterusnya iaitu huruf ha simpul. Okey, huruf ha simpul tengok yang berada di awal, di tengah dan di akhir. Kalau huruf ha simpul ini hurufnya yang berada di akhir dia kena macam itu. Dia tak ada macam ha bulat tadi ya. Tak ada orang buat huruf ha simpul yang berada di akhir tu dia tulis macam huruf ha tunggal, ha simpul tunggal kat belakang tu tak ada ya. Dia mesti ditulis begini. Ini bentuk kalau dia bersambung ya, bentuk kalau dia bersambung. Okey, baik. Jadi apa beza dengan ha bulat dan ha simpul ini ya? Cuba kita tengok yang pertama. Ni ha bulat. Okey, ha bulat ya. Yang ini ha simpul. Cuba perhatikan betul-betul. Okey, yang pertama perbezaan dia kita tengok yang berada di akhir. Di akhir tu dia ada perbezaan. Di mana huruf ha simpul, huruf ha bulat ini dia boleh berada di akhir dengan kita menulis bentuk huruf ha tunggal itu sendiri ya, ha bulat itu. Manakala yang berada di awal, di tengah ya, dia sama macam huruf ha simpul ya. Jadi kamu nak tulis mana satu ni ustaz? Mungkin ada yang nak tanya dengan ustaz, kami nak tulis yang mana satu kan? Kami nak tulis yang mana satu yang kami boleh tulis ni ustaz? Ha simpul ke ha bulat? Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Cuma di dalam buku Jawi kamu ya, kalau kamu tengok buku Jawi kamu, di dalam daftar penulisan huruf-huruf Jawi. Okey, yang ni ustaz bawakan contoh. Inilah ya, susunan huruf Jawi tunggal. Okey, dalam susunan huruf Jawi tunggal, okey, dia tulis huruf ha bulat. Dia tak tulis huruf ha simpul. Nampak tak kat situ? Dia tulis huruf ha bulat. Dia tak tulis huruf ha simpul. Okey, manakala kalau kita tengok dalam buku teks Jawi, buku teks hot kamu, tengok muka surat, kamu boleh buka muka surat 60 yang berada di akhir sekali. Tengok, dia tulis dua-dua. Nampak tak? Nampak huruf ha. Wow, ha tu ada dua, ha bulat dan ha simpul. Nampak? Jadi kalau kamu nak tulis mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak masuk kepada huruf bersambung, dia akan terikatlah dengan peraturan huruf bersambung ya. Tetapi kalau kita nak tulis kamu untuk latihan huruf tunggal ni, maka kamu boleh tulis dua-dua, tak ada masalah. Nampak kat sini? Ni untuk latihan kamu nanti. Nampak? Huruf ha bulat dan huruf ha simpul boleh tulis dua-dua untuk huruf tunggal. Tetapi kalau huruf Jawi, nampak? Kalau huruf Jawi dia tulis satu. Huruf ha bulat saja. Ya, ini kamu kena rujuk baliklah dengan guru Jawi kamu. Ada sebahagian guru Jawi yang ustaz dah rujuk, dia tak ada masalah pun kalau pelajar dia tulis huruf ha simpul ya. Kalau pelajar dia, murid dia tak tulis ha bulat, murid dia tulis ha simpul, dia tak ada masalah, dia tanda betul juga. Ada setengah guru tak tahulah. Kamu kena tanya ya, kamu kena tanya guru Jawi kamu, kalau bab huruf ha ni nak macam mana, nak kamu ikut yang macam ini ke, ataupun kalau kamu tulis huruf ha simpul tu boleh tak, ataupun kamu nak tulis yang bulat ke. Kalau yang bulat ni memang kamu ikutlah dia punya
dia punya susunan huruf Jawi ni. Cuma dalam khot dia ada dua. Ya, dalam khot ada dua, iaitu ni ustaz tunjuk lagi sekali, huruf ha bulat, huruf ha bulat dan huruf ha simpul. Ya, boleh pilih mana satu yang kamu nak tulis lah, tak ada masalah. Okey, seterusnya huruf ta marbutah yang bersambung. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, di sini ada kelainan sedikit daripada huruf ha tadi. Kalau kita tengok huruf ha tadi, dia boleh ditulis di awal, di tengah, tetapi bagi huruf ta marbutah sebenarnya dia tidak boleh, ya, dia tidak ditulis di awal perkataan, dia tidak ditulis di tengah perkataan, dia hanya terdapat di akhir perkataan sahaja. Ya, inilah dia huruf ta marbutah. Ta marbutah di akhir pun dia ada dua, macam ha bulat tadi tu kan. Ya, tapi ta marbutah ini dia boleh ditulis dua keadaan, ya, satu yang bentuk yang pertama, satu lagi bentuk yang kedua. Tapi cara nak menulisnya tu, syarat-syarat untuk sama ada kita nak menulis yang pertama ke ataupun kita nak menulis yang kedua, itu adalah dalam mata pelajaran seterusnya, iaitu pelajaran huruf bersambung. Dan kamu kena juga tahu dalam pelajaran bahasa Arab nanti, ustaz dan ustazah kamu mesti akan tunjuk ya, huruf ta yang bersambung marbutah begini, ada nombor 1, nombor 2, dan kemudian dalam pelajaran tajwid pun ustaz dan ustazah akan terangkan, sebab dia ada pelajaran dalam pelajaran tajwid berkenaan dengan huruf ta marbutah ini, ya. Huruf ha dan huruf ta marbutah ada dalam pelajaran tajwid, insya-Allah. Ya, baik, dalam pelajaran Jawi pun ada. Macam contoh perkataan solat. Ya, perkataan solat, sod, lam, alif, ta. Dia guna perkataan tulisan untuk perkataan solat, iaitu perkataan huruf ta marbutah, ya, huruf ta marbutah. Contoh dekat sini ustaz tunjuk beberapa perkataan Jawi yang digunakan. Okey. Kecil sikit nampak. Okey, nampak kat situ. Perkataan solat, ya, perkataan solat. Sod, lam, alif, ta. Ya, ta dia guna ta marbutah, tapi kita baca solat, kita tak baca solah. Kan dalam bahasa Melayu kan kita baca solat, kan? Solat. Dia tak baca, kita tak baca solah, kan? Kita dalam ejaan bahasa Melayu dia SOLAT, solat. Ya. Okey, jadi itu dalam pelajaran Jawi lah. Nanti kamu akan belajar pinjaman-pinjaman dalam bahasa Arab dan sebagainya kan. Tapi dalam ilmu penulisan khot ini, Ustaz nak tunjuk kamu kita ada dua. Ini adalah teknik penyambungan dia, dan kita akan belajar bagaimana kita nak membentuk huruf ta marbutah ini, ya. Itu yang Ustaz akan fokuskan di situ. Okey, jadi ini sedikit sebanyak penerangan Ustaz berkaitan dengan huruf ha dan huruf ta marbutah. Okey, InsyaAllah teruskan bersama Ustaz. Kita akan masuk kepada langkah yang seterusnya, langkah yang kedua, di mana Ustaz akan tunjukkan penulisan yang pertama, iaitu huruf ha simpul, yang kedua huruf ha bulat, yang ketiga huruf ta marbutah. Okey, teruskan bersama Ustaz insyaAllah. Sediakan pensil kamu, alat tulis kamu, pensil khot, pembaris, pemadam dan sebagainya, semua yang berkaitan dengan penulisan khot sediakan, dan kita akan menulis. Okey, teruskan bersama dengan Ustaz dalam langkah yang seterusnya, iaitu penulisan huruf ha simpul, ha bulat dan ta marbutah. Okey, Ustaz dah buatkan satu garisan di sini. Okey, kemudian Ustaz nak letakkan satu garisan tengah, garisan dasar dia, di mana huruf tersebut akan duduk di atas garisan. Jadi Ustaz akan pilih nombor 5, ya. Okey, nombor 5. Okey, jadi ini adalah di bahagian atas dan ini adalah di bahagian bawah, ya. Di mana huruf ha simpul ini dia berada di atas garisan. Okey, jadi Ustaz akan buat titik bermula nombor 5. 1 2 3 4 dan 5. Okey, 5 titik di sebelah kanan. Kemudian Ustaz akan sambung lagi 3 titik. Okey, 1 2 dan 3. Okey.
Jadi dia kat atas ini ada 1, 2, 3, 4 titik. Titik ukuran ya, titik ukuran huruf. Okey, seterusnya Ustaz akan tutup kat sini. Kita tutup. Okey, Ustaz buat lagi garisan. Okey, pelajar-pelajar semua, ini adalah ruang yang kita akan tulis untuk huruf H ya, huruf H. Okey, jadi di mana huruf H simpul ini kita akan mula tulis ya. Kita akan mula tulis di mana? Okey, jadi kat sini Ustaz dah tuliskan nombor 1, 2, 3 dan 4 ya. Okey, jadi kat sini kita akan mula dengan menulis huruf H simpul di titik ukuran nombor 2. Okey, titik ukuran nombor 2. Jadi kat sini Ustaz buat satu lagi garisan. Okey, garisan. Kemudian okey, kita akan mula menulis di titik nombor 2 dan nombor 3 ya. Sini nombor 3. Okey, nombor 3, yang ini nombor 2. Tengok. Okey. Pastikan bila kamu nak menulis ni, sebelum kamu nak ikut Ustaz tulis ni, pastikan kamu dah tulis dulu titik ukuran dia dan kamu dah buat garisan seperti mana yang Ustaz buat ya. Okey. Okey, jadi huruf H simpul ini kita akan mula di titik ukuran nombor 2 dan nombor 3 ni ya. 3, ni 3, yang ni 2. Okey, jadi di sini. Okey, jadi di sini tengok Ustaz akan tarik daripada sini, di hujung ni, mula daripada hujung ni Ustaz akan tolak ke bawah ya, daripada atas ke bawah mengalir ke kanan. Ya, ke bawah tengok. Tarik. Dan sedikit melengkung. Dia akan berhenti kat situ. Okey, dia akan berhenti di situ. Okey, baik. Jadi sekarang tengok Ustaz buat. Okey. Ni tebal. Tebal, yang ni nipis. Okey, nak nipis tu kita kena tolak dia. Ni. Guna ibu jari ni kamu kena tolak. Tutup kat sini Ustaz buat lagi sekali, tengok. Okay, kena pusingkan sikit baru dapat dia punya bentuk tajam tu ya. Kena buat dululah latihan ni. Yang pertama ni dia tak sama macam kita buat huruf dal. Kalau huruf dal ni dia pendek sikit, dia kecil. Ni kalau huruf dal. Tapi kalau huruf H ni, H bulat ni, dia kena tarik lebar sikit ke belakang. H simpul ya. H simpul ni dia kena tarik ke belakang. Ke belakang sikit. Nampak kat situ. Okey. Okey, baik. Jadi bila dah siap di sini, okey, kita akan sambung. Okey, kita akan sambung di bawah sini ya. Nampak Ustaz berhenti di bahagian nombor 4, titik nombor 4 ni, di bahagian garisan ni. Ya, jadi kita akan sambung dengan nombor 5 ni. Tengok Ustaz letakkan pensel Ustaz ni mesti serong macam ni. Sini nampak? Ni. Jangan letak macam ni. Nampak? Jangan, mata dia ni tengok perhatikan mata dia, jangan letak dia tegak macam ni. Kalau dia tegak macam ni, nanti bila kamu tolak dia tak cantik. Dia kena tolak macam ni. Ni tengok. Okey, serong dia. Nampak? Serong, dan kita akan tolak ke atas. Kita akan tolak ke atas. Dia tak boleh letak macam ni sebab huruf H ni di hujung tepi dia ni, dia ni, nampak tak? Dia macam tu. Okey, dia macam ni. Jadi kalau kamu salah letak pensel, yang hujung ni, bila kamu letak macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi dia tak cantik nanti. Dia tak boleh macam ni, dia kena letak macam ni pensel kamu, nampak? Ustaz letak serong sebab kita nak bawa pensel kita ni ke kiri dan kita akan tolak dia ya. Okey, baik. Dia Ustaz letak macam ni. Kemudian Ustaz letak pensel di sini, kemudian Ustaz tolakkan pelan-pelan. Tengok. Sampai tu bergerak pensel tu, nampak? Okey, berhenti kat sini. Perhatikan betul-betul Ustaz tolak pensel ya. Perhatikan betul-betul. Tengok daripada bawah sini, contoh kat sini. Ustaz tolak dan Ustaz pusingkan sikit.
Nampak tak? Dia ada gerakan begini. Tengok, perhatikan betul-betul. Dia betul. Tengok, sekali lagi. Ini daripada mula, dan dia akan berakhir macam ni. Sambil kamu tolak tu, kamu tolak, dan sambil tu kamu kena pusing. Dia dalam satu gerak dia ada dua gerak. Macam tu. Ya. Ini gerak yang pertama, dan gerak yang kedua dalam pensil tu dia kena pusingkan. Macam tu. Okey, baik. Kemudian di sini berhenti di garisan yang warna merah ni. Ya, di bahagian bawah ni. Tadi ini bahagian atas. Okey, ni bahagian atas, yang ni di bahagian bawah. Jadi yang ini kita kena lebihkan sedikit daripada yang permulaan tadi. Ya. Yang ini atas, ni bawah. Ya. Jadi kamu dah berhenti kat sini tadi. Jadi kamu kena lebihkan setengah titik. Jadi kita akan ambil daripada titik yang pertama ni. Ustaz gariskan di sini. Nampak? Okey, Ustaz gariskan. Okey. Okey, Ustaz warnakan kat sini. Nampak? Kita ambil separuh daripada titik yang pertama tu. Okey, jadi Ustaz lebihkan sikit je. Okey, berhenti. Nampak. Nampak? Okey, dia berhenti. Yang ni daripada bawah sini kena naikkan sampai ke garisan hitam ni. Ni sini kamu berhenti dan kamu lebihkan sikit je. Lebihkan setengah titik. Sebab kita nak buat bulatan dia pula dalam ni. Kita nak buat bulatan dia pula dalam ni ya. Okey, baik. Itu untuk yang pertama. Kita buat dia punya kepala dia. Kepala huruf H ni ya, H simpul. Okey. Okay, baik. Sebenarnya kita akan buat dia punya bentuk dalam dia ni. Macam ni kita nak buat bentuk dalam dia. Okey, kita akan buat bentuk dalam dia. Tengok. Okey, daripada sini. Okey, kita akan naikkan dia. Buat pusingan dia, tolak. Nampak tak? Ustaz tolak pensel Ustaz, naikkan pelan-pelan. Okey, dan dia bercantum dengan yang bahagian yang pertama tadi kita buat tu. Okey, kemudian kita akan buat pusingan. Letak kat sini. Berhenti dulu kat sini. Berhenti. Okey. Dia kalau kita buat nampak kat sini, kita macam belah dia dua. Kita potong dia dua. Yang ni bahagian yang pertama, yang ni bahagian yang kedua. Bahagian pertama, bahagian yang kedua. Nampak tak? Okey. Dia bahagian satu, bahagian dua. Jadi macam kita potong dua kat sini. Tu. Okay, jadi kamu buat pusingan tu jangan sampai kamu masuk yang bahagian yang ke belakang sini. Jadi bila kamu masuk sampai ke belakang ni, dia dah tak nampak lah. Yang ruang ni, dia kena ruang kosong ni, dia kena ada nampak dua. Nampak tak? Dia ada ruang kosong. Satu, dua. Kat situ. Okey, jadi kita dah berhenti di sini. Bila kita dah berhenti di sini, kita akan tarik ke sini. Tarik daripada sini dan buat dia punya ekor dia. Tolak ke bawah. Okey, ekor dia yang tajam tu kita lukis. Ekor dia yang tajam tu kita lukis. Okey. Untuk huruf H simpul. Okey, Ustaz buat lagi sekali. Perhatikan betul-betul. Okey. Okey, contoh di sini. Tak tolak ke bawah. Okey, ni pusing ya. Kena pusing. Nak bagi dia tajam tu. Buat pusing. Kalau kamu tak pusing, dia tak jadi. Sekali lagi. Ni contoh Ustaz tak pusing, nampak? Bila Ustaz tak pusing, dia jadi macam tu. Dia jadi tebal. Kita nak dia yang hujung tu, kita nak dia jadi nipis. Okay, Ustaz pusingkan dia. Bismillah. Ni Ustaz pusingkan, nampak? Pusingkan. Okey, berhenti. Okey, berhenti. Kemudian ni saya letak pensel kamu, mata pensel ni macam ni ya. Letak macam ni dan naikkan dia. Naikkan pelan-pelan, dan dalam masa sama pensel kamu bergerak menegak. Ya, menegak dan lebihkan setengah titik. Lebihkan sikit daripada yang kepala pertama ni, nampak? Tu yang kalau Ustaz buat garisan kat sini, maknanya Ustaz lebihkan sikit. Ya, Ustaz lebihkan sikit dan kemudian kita akan buat pusingan. Pusingan macam kita buat huruf waw. Pusing dan kita letak kat sini. Berhenti di sini. Okey, mesti berhenti di sini ya, berhenti. Kemudian ni daripada sini, apa tu? Daripada sini kita akan tarik ke kiri. Tarik ke kiri. Yang buat dia punya tajam dia guna ujung mata pensel, macam kita buat tajam huruf ra ataupun huruf waw kan. Tajam dia.
Huruf ha. Ni untuk huruf ha simpul, huruf ha simpul. Okey, boleh. Okey, peraturan yang pertama yang Ustaz ulang lagi sekali ni. Yang pertama, kita mula dengan titik nombor 2, nombor 3 di sini dan tolak ke bawah. Mesti berhenti di bahagian nombor 4. Titik nombor 4 ni berhenti di sini. Titik nombor 5 ni kita mula buat dia punya badan dia yang bawah. Badan dia bawah ni mesti jongkitkan sikit ke atas. Jongkitkan sikit ke atas ke kiri. Ke kiri. Macam ni. Jongkitkan ke kiri, kemudian berhenti. Berhenti di sini buat bulatan macam buat huruf waw. Okey, dan berhenti. Berhenti di sini, kemudian sambung. Tolak ke kiri ke bawah ya. Dan dia punya hujung dia ni buat guna mata pensil yang tajam ni ya. Pensil hot yang tajam ataupun pensil yang biasa pun boleh, tak ada masalah. Okey. Sini Ustaz buat lagi sekali. Okey. Okey. Kita nak kena dapatkan dia punya tajam tu. Buat mesti dia ke bawah, buat tajam. Okey, kemudian pada sini tolakkan pelan-pelan. Okey, lebihkan setengah titik je daripada garisan yang ini. Lebihkan sikit, kemudian kita pusing. Pusing pelan-pelan. Okey, berhenti. Dan pusing kat sini. Letakkan pensel kamu di sini. Macam kita belah tengah ni. Alright. Okey, kemudian ambil daripada yang tengah ni. Okey, bukan yang daripada sini. Kita ambil yang sikit. Separuh sini, nampak? Ni. Separuh sini kita tarik. Tarik ke kiri. Tarik ke kiri. Dan yang hujung ni kita buat dia punya tajam. Okey, huruf ha simpul ya. Keadaan dia mesti dia tolak jungkit dia macam ni. Dia jangan kamu buat huruf ha simpul tu dia rata macam ni. Ni tak betul ya. Yang ni jangan buat macam ni, dia tak cantik, dia tak elok. Di huruf ha simpul ni dia kena menjungkit ke atas ni. Nampak? Ke atas. Okey. Itu untuk huruf ha simpul. Okey, seterusnya Ustaz akan tunjukkan pula untuk buat huruf ha bulat, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mula buat untuk huruf ha bulat. Okey, Ustaz buat satu garisan. Okey, kemudian Ustaz pilih nombor 5 sebagai garisan tengah kerana ha bulat ini dia berada di atas garisan ya. Baik, kemudian Ustaz buat dia punya titik ukuran dia. 1 2 3 4 5. Kemudian di sini Ustaz tambah lagi 2 titik. Okey, 1 2 3. Okey. Baik. Ustaz buat garisan penutup dia. Kita tak buat yang bawah ni sebab huruf ha simpul ha bulat ni dia berada di atas garisan. Jadi kita fokuskan di sini ya. Kita fokuskan di sini. Okey, baik. Jadi nak buat huruf ha simpul ni, walaupun huruf ha bulat ni ya, walaupun ha bulat ini dia nama dia ha bulat, dia buat kita tak semestinya kita kena buat pusing dia macam tu je ya. Macam ni. Ni salah. Ni tak boleh. Okey, jadi tengok macam mana Ustaz buat. Yang pertama, okey, Ustaz buat satu garisan dulu kat sini. Okey, kita akan mula dengan titik nombor 2. Okey, titik nombor 2 dan kita akan mula dengan titik nombor 4. 4 dan 2. Nampak? 4 dan 2. Okey. 4 dan 2. Perhatikan mana yang tebal, mana yang nipis ya. Okey, baik. Sekarang Ustaz letak pensel Ustaz di sini. Okey. Dan Ustaz tolak ke kanan. Tolak ke kanan. Nampak? Okey. Kemudian daripada sini
daripada garisan nombor 4 ni, Ustaz letakkan pensel Ustaz di garisan nombor 5 ni. Nombor 4 ni, antara tengah-tengah ni, nampak garisan ni, tolak ke bawah. Tolak kat sini, buat. Okey, kemudian yang ni kena nipis. Kita nak tutup dia ni, nak naikkan ni, tolak ke atas ni, dia kena nipis. Nampak? Kamu dapat beza tak dia punya bentuk dia? Yang ni tebal, dan yang ini dia nipis. Nampak? Sini nipis, sini tebal. Ya, dia bukan semuanya tebal dan bukan semuanya nipis. Okey, perhatikan sekali lagi Ustaz buat kat sini. Okey, berhenti dan kemudian tolak. Nipis. Okey, yang ini dia kena nipis. Okey, itu untuk huruf H bulat. Mudah je, tak susah insya-Allah ya. Yang penting yang huruf H bulat ni kamu kena pastikan, kamu kena tengok kat mana yang perlu kamu tulis dia tebal dan mana yang perlu nipis. Yang nipis ni bila kamu tolak ke atas tu, guna yang tepi mata pensel kamu tu, tolak je pelan-pelan ke atas. Okey, untuk ta marbutah pun sama juga, bentuknya begini ya, tetapi kita cuma tambah dia punya titik. 2 titik di atas huruf ta ya. Okey, jadi kat sini contoh Ustaz buat huruf ta marbutah dan titik dia ya. Okey, ni contoh badan dia sama macam badan huruf H bulat, tapi kita letak titik 2 kat sini lah. Jadi Ustaz letakkan titik dia kat sini. Langkah ya, mesti kena langkah 1 supaya dia ada jarak 1 dan 2. Okey, buat. Okey, Ustaz buat sekali lagi kat sini. Huruf H bulat, tolak ke atas. Okey, perhatikan mana yang tebal, mana yang nipis. Okey, sekali lagi Ustaz buat ta marbutah dan kita tolak. Yang ni kena nipis ya, tolak guna tepi mata pensel. Okey, kemudian langkah 1 bahagian sini, langkah. Okey, langkah dan letak 1 2 titik. Okey, nampak beza dia? Ni H bulat, yang ni ni H bulat, yang ini ta marbutah ya. Kita cuma ada 2 titik saja di sini. Kalau H bulat dia tidak ada. Okey, dia tidak ada titik. Okey, itu untuk penerangan penulisan berkaitan dengan huruf H. Okey, selesai insya-Allah. Kita akan masuk kepada sesi latihan, tapi sebelum masuk kepada sesi latihan, Ustaz akan tunjukkan sekali lagi untuk buat huruf H simpul, dan Ustaz akan detailkan lagi sekali untuk H simpul tadi ya. Sebab Ustaz rasa H simpul ni dia bukan senang dia nak buat sebenarnya ya. Kamu kena latihan, kamu kena banyak ya. Latihan kamu kena banyak kali kamu kena buat, sebab kamu nak kena faham daripada mana dia nak mula dan daripada mana dia nak turun, dan kita nak pusingkan dia kat dalam dia ya, insya-Allah. Okey, pelajar-pelajar, sekali lagi Ustaz tuliskan huruf H simpul ya. 1 2 3 4. Okey, baik, kita mula dengan nombor 2 tadi kan, ukuran nombor 2, dan kita akan turun ke titik ukuran nombor 4. Okey, Ustaz mulakan turun. Pastikan pusingkan pensel kamu ni. Pusing. Okey, pastikan dia dapat bentuk yang tajam kat tepi tu. Okey, kemudian kat sini Ustaz letakkan mata pensel Ustaz dalam keadaan yang serong macam ni. Kemudian kita tolak ke atas perlahan-lahan dan gerakkan pensel kamu, dan akhirnya dia akan dalam keadaan yang menegak bila dia berhenti di sini. Okey, kemudian lebihkan setengah titik. Lebihkan setengah titik saja, jangan sampai dia masuk yang kat sini ya. Tak perlu, dia setengah je, sikit je. Kemudian kita buat dia punya pusingan dia. Okey, wow, macam buat huruf wow. Kemudian turunkan di sini. Okey, berhenti. Okey, bila dah berhenti di sini, ambil daripada sini yang separuh ni, nampak? Okey, nampak di situ. Tu Ustaz tarik ke bawah sini, berhenti, dan kita buat dia punya tajam dia. Okey, itu untuk huruf H simpul ya, huruf H simpul. Baik, kemudian huruf H
huruf H bulat. Huruf H bulat. Okey, kita mula dengan titik yang nombor 2 ni tadi, ya, titik nombor 2. Okey, ni nombor 4. Tarik. Okey. Tebal. Okey, kemudian buat dia punya bawah dia. Berhenti. Kemudian tolak. Nipis. Okey, kamu kena kenal pasti kat mana yang dia tebal dan dia nipis, ya. Ni pastikan dia kawasan sini dia nipis. Kalau yang macam ni tadi ni, dekat kawasan yang sini dia agak nipis sikit, yang kat dalam ni, ya, dalam ni dia agak nipis. Sebab dia kita nak buat pusingan kan, kita buat pusingan dia macam huruf waw, jadi dalam dia nipis, yang atas dengan bawah dia ni tebal, ya. Sama macam yang huruf ta marbutah ni, kita tengok. Okey, ini dia tebal, turun, kemudian kita tolak dia ke atas mula, dan ni nipis, ya, ni mesti dia nipis. Okey, nampak? Yang ni dia mesti dia kena nipis, dia tak boleh tebal, ya. Yang ni tebal nipis. Kemudian angkat satu baris kat sini, baru buat titik dia, titik dia. Okey. Okey, ini untuk huruf ta marbutah, huruf H bulat dan huruf H simpul. Okey. InsyaAllah semua pelajar-pelajar boleh mula untuk menulis, ya. Mudah-mudahan kamu dapat buat dengan baik, ya. Kamu dapat buat dengan baik, dapat buat dengan cantik, ya, insya-Allah. Ya, kalau tak jadi sekali tu sabar, ya, kena buat banyak kali. Kamu kena faham, kena tengok, boleh tengok dalam buku teks pun ada rujukan, ya. Boleh tengok kat situ. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada sesi untuk membuat latihan. Okey, pelajar-pelajar semua, insya-Allah kita akan teruskan untuk membuat latihan. Boleh buat dalam buku aktiviti kamu, buku latihan kamu masing-masing. Okey, di sini ustaz bagikan kepada 6 bahagian seperti biasa. Kemudian kita buat satu garisan lagi kat sini. Okey, contohnya kamu nak buat, kita buat latihan huruf H bulat, ya. Ustaz buat H bulat. Jadi kamu jangan lupa kena ada garisan tengah. Buat garisan dia, mesti ada garisan dia, nampak kat sini. Boleh guna pensil warna supaya dia nampak lebih jelas dia punya garisan dia, ya. Okey, kemudian jangan lupa buat dia punya titik dia. Titik apa? Titik ukuran, ya. Titik ukuran 1 2 3 4 5. Kemudian tambah 2 kat sini. Okey. Kemudian buat garisan lagi kat sini. Okey, kemudian boleh buat huruf H. Pastikan kalau buat huruf H bulat ni, kena ingat mana yang tebal dan mana yang nipis. Kat sini dia kena nipis. Okey, buatlah banyak-banyak, ya. Satu huruf, satu muka surat. Ya, kalau boleh. Ya, kalau boleh satu huruf, satu muka surat, usahakanlah, ya, buat latihan kamu ni, ya. Kemudian kalau nak buat lagi banyak pun lagi bagus. Ya, buat lagi banyak lagi bagus, ya. Baik. Satu muka surat, satu huruf. Kita ada 3 huruf, huruf H simpul, huruf H bulat dan huruf ta marbutah, ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 muka surat yang kamu buatlah, ya, insya-Allah. Okey, jika dah siap, boleh minta bantuan ibu bapa kamu untuk buat naik latihan kamu dalam Google Classroom, insya-Allah. Ustaz akan semak kesemuanya dan ustaz akan tengoklah, insya-Allah, ya. Jangan risau. Kemudian ustaz juga ucapkan terima kasih, ya, kepada semua pelajar-pelajar yang berjaya menghantar latihan-latihan melalui Google Classroom, dan ustaz ucapkan terima kasih. Banyak latihan yang ustaz dah tengok kamu, alhamdulillah tulisan semua pun cantik-cantik, insya-Allah, ya. Dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang menguruskan latihan khot ini untuk di-download, ditunjukkan video, lepas tu kena pula muat naik latihan dalam Google Classroom dan sebagainya, kan. Jadi saya sebagai guru khot mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang membantu dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran seni khot ini berjalan dengan baik, ya, dalam musim PKP ini, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan ustaz doakan semoga semua pelajar-pelajar dapat buat latihan dengan baik,
ya. Jangan tinggal solat, jangan lupa mengaji, ya, jangan lupa mengaji, jangan lupa berselawat, dan jangan lupa mendoakan kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, ya. Jangan bangun lambat, bangun awal, ya, untuk belajar, sembahyang dan sebagainya lah, ya. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam siri video yang akan datang. Kemudian ni insyaAllah huruf lam alif, ya, huruf lam alif. InsyaAllah kita akan belajar menulis huruf lam alif, ya. Baik, berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.